Hukum belajar. Siapa ingat? Ni kuliah 5 tahun lepas ni. Siapa ingat? Hukum menuntut ilmu ada 4. Salin ingat sekejap. Supaya kita ingat balik. Hukum menuntut ilmu ada 4. Yang pertama, wajib. Wajib ni benda-benda berkaitan fardu ain. Apa maksud fardu ain? Yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Kita wajib belajar. Suka ke, tak suka ke, kaya ke, tak kaya ke, pemimpin ke, rakyat ke, semua kena belajar yang memahamkan kita rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 kan. Kita boleh faham puasa macam mana, sembahyang macam mana, haji macam mana, zakat macam mana. Itu kita faham tu basic pun tak apa. So kita kena belajar untuk faham. Percaya kepada Allah, malaikat, rasul, hari kiamat, qada qadar, kan? Maknanya kita faham asas pun tak apa. Itu dipanggil wajib, dipanggil fardu ain ya. Okey. Hukum menuntut ilmu yang kedua dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni bidang-bidang kehidupan. Maka wajib orang Islam melahirkan wakil orang Islam pada bidang tu. Contoh, bidang perubatan. Dia fardu kifayah, kita secara kolektif kena lahirkan satu orang doktor Islam. Bidang apa? Bidang pendidikan. Orang Islam kena ada wakil. Dia panggil fardu kifayah. Orang tok-tok guru lama dulu mentakrifkan fardu kifayah ni, seorang buat, yang lain tak payah. Kalau seorang dah buat, yang lain terlepaslah tanggungjawab tu. Itu dia panggil fardu kifayah. Okay? Hukum menuntut ilmu yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini ni macam mana? Sesuatu bidang fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya, dia wajib bagi dia belajar betul-betul. Bagi orang lain fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini. Contoh, macam bidang perubatan tadi kan? Kan fardu kifayah. Kita pun ada satu orang anak kita belajar kedoktoran. Dia wakil orang Islam, dia tak boleh belajar main-main. Kalau dia belajar main-main, berdosa dia. Haram hukum dia. Sebab bagi orang lain fardu ain, fardu kifayah. Bagi dia fardu kifayah aini. Jadi kita kena fahamkan anak kita kan, yang belajar kat universiti tu, jangan main-main, jangan copy paste assignment. Sebab bagi kita, bagi mak fardu kifayah, bagi kamu tu fardu kifayah aini. Dan kehebatan ulama terdahulu, paling kurang satu orang ada 7 bidang fardu kifayah aini. Paling kurang. Sebab tu ulama terdahulu memang hebat. Zaman keunggulan Baghdad kan. Kita dengar nama Imam Syafi'i sebagai orang agama, tapi dia juga pakar perubatan. Dia juga pakar astronomi. Dia juga pakar matematik. Kita dengar Al-Khawarizmi, pakar matematik. Dia juga pakar Al-Quran. Dia juga pakar hadis. Kita kenal Ibnu Sina, pakar perubatan. Tapi dia juga pakar ilmu falak, ilmu bintang ni. Dia juga pakar hadis, juga pakar ilmu fiqah. Jadi diorang dulu 7 bidang fardu kifayah ini. Paling kurang tau. Paling kurang. Ada sampai 10, ada sampai 70 pun ada. Budak-budak kita baru diploma keluar berkepak macam ni. Oh, diploma. Ijazah bagi kembang kepak macam ni. Baru satu bidang kan. Itu 7 bidang fardu kifayah ini. Masya Allah. Itu hebat orang dulu kan. Lepas tu belajar jangan pernah berhenti. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya kan dalam bidang diving. Kenapa saya buat betul-betul bidang diving? Bukan sebab apa? Sebab fardu kifayah aini bagi saya. Fardu kifayah bagi orang lain, tapi bagi saya fardu kifayah aini. Kan? Dulu bomba kita belajar daripada China, Singapura. Kan? Kenapa tak ada orang Islam yang boleh mengajar? Jadi waktu 2018 tu saya start mengajar untuk bomba. Dekat Malaysia kita, diving ada chamber operator. Chamber operator tu, kalau orang diving tu, kalau ada sakit dia kena masuk chamber. Tak ada orang Islam kat Malaysia boleh ajar chamber operator. Saya terpaksa pergi US ambil belajar chamber operator sampai lulus, dan saya mengajar baru ni UTK. Polisnya UTK untuk chamber operator.
Kenapa saya bersusah payah? Ingat tak? Ya, travel lah, duduk sana lah, tinggal keluarga ke. Sebab bagi orang lain fardu kifayah. Bagi saya fardu kifayah aini. Saya tak boleh belajar main-main. Kalau saya belajar main-main haram bagi saya. Berdosa bagi saya belajar main-main. Kan? Saya bidang agama. Pekerjaan mengajar diving lah ni. Ujung bulan ni saya ada mengajar APM, Angkatan Pertahanan Awam. Kan? Sebab apa? Sebab ada beberapa specialty, maknanya orang Islam tak ada. Jadi fardu kifayah aini dipanggil. Kan? Tu saya tengah lahirkan anak-anak murid kan. Saya kata saya ni ustaz. Akhirnya saya akan duduk mengajar kitab, nulis kitab juga kan. Saya tengah passing baton ni pada awak semua saya kata. Kan? Itu fardu kifayah aini kan. Dan yang keempat, hukum belajar ilmu harus. Kan? Harus ni apa? Apa-apa ilmu yang memudaratkan. Apa-apa ilmu yang memudaratkan, belajar harus mengamalkan haram. Contoh, ilmu sihir. Ilmu sihir kan? Belajar harus mengamalkan haram. Apa kerjaan nak belajar ilmu sihir? Sebab nak tahu macam mana dia berbuat dan macam mana nak mengatasi dia. Tapi jangan belajar-belajar, kita kemudian nak amalkan. Kan? Ilmu mencuri ada ilmu tau. Orang yang mencuri ni, tangan dia dengan sotong lembut dia lagi. Dia boleh ambil kita punya barang tu tanpa kita sedar. Belajar harus mengamalkan haram. Kenapa belajar harus? Sebab nak tahu macam mana sotong tu boleh menyelinap tu. Kita boleh tahu. Daripada teknik dia tu. Jadi ilmu yang memudaratkan, belajar harus mengamalkan haram. Itu 4 hukum mempelajari ilmu. Bila kita tahulah, wajib fardu ain, fardu kifayah aini dengan harus. Kan? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.